Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kita membaca kitab Minhajul Abidin, muka surat 273, yang keempat. Asal yang kelima, hati menjadi pusat tumpuan utama. Kita sampai kepada yang keempat. Sesungguhnya merawat hati itu amat sukar, kerana dia adalah ghaib daripada penglihatan anda. Maka hampir anda tidak merasainya, sehinggalah satu kebinasaan merayat di dalamnya. Dan berlakulah satu keadaan yang menyebabkan anda perlu menyelidik tentang kebinasaan itu dengan penyelidikan yang paling sempurna, dengan kepayahan yang lama, pandangan yang teliti, dan latihan yang banyak. Ini cerita tentang penyakit hati. Di dalam hati ada penyakit. Fi qulubihim marad. Dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Baik, kata dia, nak merawat sakit hati ni payah. Merawat gaut senang, pantang lega. Pantang makan insya-Allah. Rawat sakit jantung senang, entah. Buat operation pakai bateri lebih kurang, jalan. Stand 3, 2 jalan. Dengar ceritanya lepas ni nak guna jantung babi pula. Oh, senang. Siapa sakit jantung lepas ni boleh pakai babi, tuan. Banyak manfaat rupanya babi ni, tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, tapi nak merawat sakit hati, susah. Sebab orang yang sakit hati bukannya duduk terlantar macam orang yang lumpuh. Orang yang sakit hati bukannya meroyan macam orang gila. Orang yang sakit hati ni, tuan-tuan, bukannya orang yang kencing manis, mata kelabu, kaki tak ada, kena potong. Orang yang sakit hati ni, dia sihat, dia semayang, dia puasa, dia baca Quran, dia berceramah, dia datang masjid, tapi dalam hati dia tu ada penyakit. Baik, macam mana nak tahu hati kita ni berpenyakit? Kata dia, hampir anda tidak merasainya, yang anda itu mempunyai penyakit di dalam hati. Sebab kita semayang, subuh kita datang, maghrib kita sampai. Tang mana yang saya sakit hati ni? Di mana yang hati saya tak baik ni? Kata dia, hanya kita yang merasai yang kita itu sakit hati. Contoh, cuba ustaz bagi contoh. Kita semayang subuh, campur tu imam 5 orang. Allahu Akbar. Boleh duk kira pula. 1, 2, 3, 4 orang yang main. Apa nak jadi? Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Tengah duk sujud. Imam sujud lama pula. Dah tahu 4 orang baca pendek sudah lah. Dalam hati tu cakap, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalaulah 4 orang ni tak ada, aku tak ada, lingkup masjid ni, turun naik motor balik, selisih dengan orang kat roti canai penuh. Pok-pok ni kalau main semayang subuh tadi dapat dosa. Allahu Akbar. Dalam hati duk rasa kita lebih baik pada orang. Itulah tandanya kita ni sakit hati. Dalam hati kita ada penyakit. Nama dia apa? Nama dia ujub.
Nama dia ujub, perasan bahawa diri dia lebih baik daripada orang lain. Maka kalau kita perasan bahawa kita ni ada penyakit, alhamdulillah, cepat-cepat ubat. Masalahnya ialah bila kita tak sedar yang kita ini berpenyakit. Sedar-sedar stage 5. Nak buat apa lagi dah? Tak sedar kita ada kanser. Lepas cucuk vaksin tak apa sihat, pergi ke doktor, doktor kata makcik, oi, stage 5 dah kanser. Suami dia tanya, buat kemoterapi tak? Tak payah kemo dah. Dah stage 5, maka ubat tahan lah. Habis tu tak payah buat kemo dah, kata doktor. Suami tanya, habis tu? Ya, tak payah buat. Tak takkan tak buat kot. Takkan doktor nak cakap tak ada harapan dah, pakcik oi, balik rumah tobat dah. Jarang doktor cakap macam tu. Tapi kalau kita dapat sedar awal daripada stage 1, stage 2, insya-Allah macam-macam rawatan boleh buat. Tapi nun sampai stage 5 susah nak buat lah. Doktor kata tak ada harapan. Begitulah orang kalau dia ada penyakit hati dan dia dapat kesan dia ni ada masalah hati, cepat-cepat dia rawat. Dia bersihkan hati, dia jernihkan hati, dia clearkan hati, dia rawat hati dia yang berpenyakit, insya-Allah jadi baik. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak sedar yang kita ada penyakit hati, yang nama dia ujub, yang nama dia tak ikhlas, yang nama dia riak, yang nama dia sum'ah, yang nama dia nak dipuji, yang nama dia berbangga diri. Ada satu perkataan dalam bahasa Arab nama dia hubbul jah. Jah ni nama orang Khadijah, tapi orang Melayu bagi ringkas nama Jah. Kalau muda sikit Kak Jah, kalau tua sikit Maklum Jah, kalau tua lagi Tok Jah. Nama penuhnya apa? Khadijah. Tetapi ada satu perkataan bahasa Arab nama dia jah. Hubbul jah, apa maksud? Orang yang mencintai glamour. Rupa-rupanya jah tu maknanya glamour. Jah tu namanya megah. Jah tu namanya merak. Jah ni up. Orang yang suka up. Ni nama dia hubbul jah. Apa-apa pun dia nak ke atas, apa pun dia nak ke depan. Kalau orang buat majlis, dia mesti duduk depan. Kat dada ni mesti ada bunga, tak ada bunga dia marah. Tu nama dia hubbul jah. Kalau tulis nama dia, mesti nama penuh, betul semua. Pingat ke pangkat semua kena betul. AMP, DPP, GKR, LAP semua kena tulis. Satu pun tak boleh tinggal. Itu nama dia apa? Hubbul jah. Mari ke masjid, dia cerita anak dia engineer, lawyer, semuanya ada, player, semua bubuh. Tak cerita, tak tanya pun dia cerita. Itu nama dia apa? Hubbul jah. Maknanya kalau kita ada penyakit macam tu, kita kena tahu bahawa kita ni ada penyakit hati. Okey ustaz, kesan daripada penyakit hati ni apa ustaz? Setiap satu benda dia ada kesan. Cuba tengok ladam kuda. Satu skru dia tanggai, ada 3 lagi skru dia. Tak apa, baru tanggai 1, 3 lagi. Lama-lama 3 tu pun longgar, terus kuda tak boleh berjalan. Macam tayar kereta kita, ada yang 5 skru, ada yang 4 skru. Kita pasang 3 ya, 1 lagi tak cukup. Boleh ke abang? 3 je abang pasang? Apa tak boleh pula. Bukannya 1, 3, 1 je tak pasang. Sampai terowong menora, gelong tayar. Lepas tu tayar tu potong dia pula. Tayar siapa tu? Padahal tayar dia. Begitulah kesan orang yang satu titik hitam melekat dekat hati dia.
Satu titik hitam melekat dekat hati dia. Satu dosa, satu titik. Satu dosa, satu titik. Lama-lama hati jadi apa? Hati jadi berpenyakit. Fi qulubihim marad. Sebab tu tuan-tuan, cepat-cepat kena buang titik-titik tu. Jangan sampai hati jadi hitam dengan sebab berpenyakit. Baik, dan berlakulah satu keadaan yang menyebabkan anda perlu menyelidik tentang kebinasaan itu dengan penyelidikan yang besar. Maka nombor satu, nak rawat hati macam mana? Kena selidik tang mana yang tak betul aku ni. Yang nak bersihkan hati aku ni macam mana? Kadang-kadang kita baca Quran, mai tadarus Quran, kita baca paling elok, 4 orang lagi gagap. Kita baca paling sedap, lancar bacanya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sedap baca. Mai passing orang nombor 2, in saja 4 kali dah. Mai passing orang nombor 3 juga, dengung tak ada, apa tak ada, panjang kau suka, berhenti kau suka. Kita yang hak betul sekali, kita rasa apa? Ni yang aku malas join pokok ni. Dah tahu tak lancar gatai nak masuk tadarus. Ni mesti nak Quran, tak pun nak kemplikat. Dalam hati duk cakap, puak-puak ni nak dapat hadiah kemplikat ni, tu yang masuk tadarus. Astaghfirullahalazim, aku ni berdosa kata kat dia orang. Bukankah dia orang belajar? Bukankah dia orang nak dibetulkan bacaan? Bukankah orang yang baca Al-Quran usaha juga nak baca Quran, merangkak-rangkak dia dapat 2 kebaikan, 2 kebajikan. Pertama, pahala dengan sebab dia baca. Yang kedua, pahala dengan sebab dia duk pulun nak bagi dapat. Inna fi, dia dapat 2. Nama dia Kak nama dia. Orang yang baca Al-Quran dengan tak dia baca dalam keadaan merangkak, Nabi kata dapat 2 pahala. Alhamdulillah. Orang macam ni kena rawat hati dia. Bagus mereka ni, tak apalah, aku baca, aku niat aku nak ajar dia orang. Bersihlah hati. Jangan pula malam besok pergi cari grup lain. Mat, tak masuk grup kita, Mat. Tak apa, Tuan Haji baca grup yang tak lancar, saya baca yang lancar. Kami satu malam 2 juzuk, hak Pak Ji pula sebulan 2 baris, selambat kata. Ni hati tak bersih. Sebab tu tuan-tuan, kita kena menyelidiki hati. Menyelidiki hati nama dia apa? Bermuhasabah, bagi bersih hati. Yang kedua, dengan kepayahan yang lama. Nak bagi bersih hati ni tuan-tuan, kena lama buat. Banyak orang yang saya jumpa, kenapa tak datang masjid, lama tak datang. Saya pergi masjid lain. Oh gitu pula. Kenapa? Masjid sana ada pengajian ke? Tak saja. Masjid sana tak ramai. Itu sahaja saya niat nak pergi ramai sana. Oh gitu. Ada yang tanya pula, saya tanya pula, lama tak ikut pengajian, pergi mana? Saya duduk di rumah. Oh, pasal apa tak datang? Sebab saya nak bersihkan hati saya dulu. Pasal apa? Hati kotor ke? Lebih kurang macam tu lah. Sebab bila saya datang kelas ustaz, saya duduk kutuk ustaz, jadi saya tak seronok tu, saya duduk di rumah, saya tak kutuk ustaz. Tu sampai terus duduk di rumah. Macam-macam jenis manusia ni tuan-tuan, nak bersihkan hati kononnya. Yang ketiga, pandangan yang teliti dan latihan yang banyak. Yang keempat, maka orang yang meneliti banyak-banyak tuan-tuan, tengok banyak-banyak, teliti pula, dia akan dapat banyak benda. Lagi banyak awak tengok, lagi banyak benda awak akan dapat. Lagi banyak benda awak dengar, lagi banyak benda yang awak akan dapat. Saya tengok satu gambar yang satu orang lukis. Dia kata lagi banyak awak tengok gambar ni, lagi banyak awak akan dapat. Saya pun tengok gambar tu, nampak gambarnya orang
misai panjang melenting. Bila saya perhati betul-betul, loh, bukan orang. Yang misai melenting tu kaki orang. Yang sideburn ni pula perempuan pakai gaun panjang. Nampak tepi ni macam baju, rupa-rupanya rel kereta api. Tengok tang sini macam mata dia pakai spek, rupa-rupanya bukan. Tu nama dia bakul. Daripada sekeping gambar yang potret, rupa-rupanya ada lebih daripada 50 benda yang dia lukis dalam benda tu. Dalam sekeping gambar tu saya perhatikan ada 50 benda yang cuba dilukis oleh pelukis tadi dalam gambar tu secara tersembunyi. Bila awak perhati betul-betul, awak tengok betul-betul, lah yang ni lah, yang ni. Rupanya daripada banyak gambar tadi dia cantumkan jadi muka orang. Muka orang tu macam-macam benda ada. Kereta api ada, rel kereta api ada, orang perempuan ada, topi pun ada, semua ada di situ. Subhanallah. Macam itulah tuan-tuan, manusia kalau dia lihat dengan satu pandangan yang teliti, dia tengok dengan pandangan luas. Lagi lama dia berjalan, lagi jauh dia berjalan tuan-tuan, lagi ilmu dia dapat, lagi banyak pandangan dia dapat. Lama-lama hati dia jadi bersih, hati dia jadi tenang, hati dia jadi tawaduk. Orang yang tak berjalan mana ni tuan-tuan, hati jadi keras, hati jadi keras, hati jadi keras. Pasal apa? Duk berkurung bawah tempurung. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkali-kali, Qul siru fil ard. Katakan Muhammad pada umatmu, berjalanlah di muka bumi, luaskan pandangan. Qul siru fil ard, fasiru fil ard, fayanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Kata Allah, pergilah jalan. Bila tuan-tuan banyak berjalan, tuan-tuan tengok keindahan alam yang Allah ciptakan. Subhanallah, aku ni tak ada apa-apa. Bila tengok tempat orang lain hebat, Allah, aku tak ada apa-apa. Bila tengok perangai sombong orang lain, Allahu Akbar, syukur, alhamdulillah aku tak hinggap penyakit sombong, ya Allah. Bila tengok orang miskin, bila tengok orang susah, alhamdulillah aku di Malaysia makanan bersepah, ya Allah, kau bagi rezeki pada kami, ya Allah. Kita makin jadi bersih hati. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang rajin jalan, tenang hati dia. Ada masalah pun relax. Tak percaya? Tuan-tuan cuba tengok orang yang bawa umrah, nama dia mutawif. Relax orang tu Allah. Ustaz yang bawa mutawif umrah tu relax, senyum ya, walaupun kena maki dengan jemaah. Apa punya ustaz ni menipu ni, penunggang agama ni, dia relax tuan-tuan, buat bodoh. Pasal apa? Pasal dia menghadapi pengalaman yang macam-macam. Pengalaman tu menjadikan dia tak serabut, dia tak tenang. Kita ni kalau hilang beg waktu umrah, kacau. Hilang laki waktu umrah, menangis dekat lobi tu. Ustaz yang bawa mutawif tu, dia relax. Tak apa makcik, saya pergi cari Ustaz. Tak apa kak, nanti saya pergi cari. Tak apa. Duduk. Orang yang banyak berjalan. Tapi PKP ni menjadikan kita tak berjalan. Duduk di rumah dekat 2 tahun kau tak berjalan. Tu yang tercabut peti air. Pintu peti air cabut, sat-sat buka, sat katup, sat buka, sat terkerja apa tak ada, kerja tergedarak. Habis 2 tahun naik 20 kilo. Dia kurang berjalan tuan-tuan ni. Baik, jadi rawat penyakit hati. Macam mana nak rawat penyakit hati? Kena muhasabah banyak. Ada benda yang tak kena, rawat cepat-cepat. Nombor 4. Nombor 5, sesungguhnya kebinasaan itu amat cepat menimpa hati. Malah orang yang kena penyakit hati lebih mudah terlingkup. Maka sesungguhnya dikata orang bahawa hati itu paling cepat terlingkup daripada periuk yang menggelegak airnya. Dan kerana itulah digubahkan syair tentang hati. Apa kata dia? Ma summiyal qalbu illa min taqallubihi warra'yu yadribu bil insan atwaran. Tidak dinamakan kalbu, tidaklah dinamakan hati, melainkan kerana taqallubnya,
Kenapa hati kita dipanggil hati? Sebab kata dia, sebab dia ni taqallubihi, taqallub, dia berubah-ubah. Sebab tu nama dia hati. Kenapa nama dia kalbu? Kenapa nama dia hati? Sebab dia berubah. Dia berubah. Kita semayang maghrib, semayang maghrib, habis semayang maghrib tu imam buat pengumuman, insya-Allah kuliah maghrib malam ni disampaikan oleh Ustaz Kazim Elias. Terus berubah hati, start motor balik, berubah. Hati tak tetap. Dia datang semayang maghrib, tengok-tengok Imam Suhaimi jadi imam, Allahu Akbar, patah balik. Padahal dirubah tadi nak semayang maghrib lah. Tengok-tengok Imam Suhaimi jadi imam. Dia balik semayang di rumah, isteri dia semayang maghrib, dia jadi makmum pula, tumpang isteri dia. Gila ke apa? Manusia ni dah kata dah nak taubat, aku tak mau dah tikam nombor, aku tak mau dah tikam nombor, aku tak mau dah, aku taubat. Dia pergi tuan-tuan, pi Tambun, aksiden depan Giant lah, apa dia lah, bukan Giant no, TM, TF, aksiden situ. Dia berhenti pada kereta dia, ingatkan nak tolong motor, rupa tolong ambil nombor 233 hari ini 12 bulan 12 pukul 3 cantik ni, tikam pula tuan-tuan. Ni nama dia taqallub, dia berubah-ubah hati. Sebab tu iman kita ni tuan-tuan, sat naik sat turun, sat naik sat turun, sat naik sat turun. Tengok orang mati, naik. Tengok orang menyanyi, turun balik. Tengok orang balik umrah, balik haji, naik. Tengok pondan, turun balik. Sekarang kita tak kenal dah mana perempuan, mana pondan, apa nak jadi. Sebiji macam perempuan. Aduh, apa nak jadi ni tuan-tuan? Okey, mak pak pun redha pula anak jadi pondan. Buat macam mana kehendak dia? Tak boleh makcik oi. Kena lawan. Kita ada kuasa. Warra'yu yadribu bil insan atwara. Fikiran mengetuk akal insan dalam banyak keadaan. Kata dia ar-ru'ya, di sini sebut ar-ra'yu, pemandangan kita, yadribu selalu memukul, bil insan akan manusia, atwaran, dalam banyak keadaan. Sebab tu saya kata tadi ar-ra'yu, orang yang banyak berjalan, orang yang banyak melihat. Bila dia banyak menggembara, dia banyak berjalan, dia banyak jumpa orang, apa yang dia namakan pengalaman tadi akan mengetuk hati dia, akan ketuk hati dia. Contoh, kita nak pergi satu jabatan, punya sombong pegawai tu, punya sombong. Isteri kita kata, abang, sombongnya pegawai tu. Tak apa, biasalah. Tak lah, takkan tak boleh cakap elok main lempang gitu. Tak ada apa. Pasal apa tak ada apa? Pasal lelaki dia ni rajin jalan. Suami dia pernah pergi Jordan, suami dia pernah pergi Syria, suami dia pernah pergi Yaman, suami dia pernah pergi Saudi, suami dia pernah pergi Iraq. Berhadapan dengan pegawai-pegawai di sana lagi dahsyat. Saya pergi satu tempat, satu negara, bukan tempat, negara, punya lama beratur nak cop pasport, nak cop pasport punya lama panjang. Pegawai 2 orang, Sabah, negeri depa. Kawan saya kata, amboi,
Orang ramai buka lah kaunter, 2 je kaunter. Aduh, apa pok-pok ni. Saya kata dekat dia, yang kita gatai pergi negara dia buat apa? Tu komplain pula kaunter 2. Siapa suruh pergi? Nak kaunter banyak, pergi Ipoh. Kaunter bas ada, kaunter express ada, pergi Belembak kaunter. Kita pergi tempat dia, dia nak yang kita, nak kata apa? Bila sampai dekat giliran saya, dia ambil apa nama tu, dia letak atas meja dia, bukrah. Bukrah tu mana besok tu, masa tamat dia letak tu, nama apa tu, dia letak kayu dia tu, bukrah. Bismillah, bukrah. Pam. Oh, sudah. Yang aku duduk tunggu 3 jam bukrah, dia kata tuan. Kawan saya pula jenis kepala anginnya. Dia marah Tok Syekh. Lah tuan-tuan, kawan saya tu duduk mencangkung atas meja. Bong marah Tok Arab tu. Baru Tok Arab tu cok balik. Masuk tuan-tuan. Kasar balas kasar. Dia mencangkung atas meja. Saya bila Arab tu kata bukrah, saya pun bukrah. Esoklah kita main lain gaduh apa. Kawan saya ni duduk negara tu, dia mari pompang. Lah dia cop kiri kanan tuan. Ya Allah. Ya Allah tadi bukrah. Sebab tu bila kita berhadapan dengan orang yang hak sombong sikit-sikit, kita tak ada apalah. Pasal apa? Kita duk dengar orang hak sombong banyak tu, lagi banyak, lagi teruk. Bila jumpa yang ni tak ada apa. Tak ada apa. Sebab tu saya katakan tadi, merawat hati ni kena banyak berjalan. Kena banyak jumpa orang. Kita kalau jumpa perangai buruk orang, kita senyum je. Tadi saya jumpa dengan satu panglima angkatan tentera. Panglima camp brigade, bukan panglima brigade. Panglima. Dalam tempoh 2 hari ni saya jumpa 2 panglima. Semalam petang panglima pemerintah kapal laut TLDM. Mai hak tadi pula panglima sini pula. Dia tanya dekat saya, ustaz, saya duk tengok dalam Facebook, duk baca dalam surat khabar, ustaz duk sakit apa? Ni nak tanya betul-betul ni, ustaz sakit apa? Saya malas cakap banyak tuan-tuan. Saya bawa keluar handphone saya tunjuk video saya operate. Doktor operate di hospital, operate kaki saya. Sebab ada ustaz mana tu, dia react ceramah saya, dia react kaki saya sakit, naik motosikal jalan bertopang. Apalah ustaz ni, saya sakit sikit-sikit, sihir, sakit sikit-sikit, tuduh orang buat. Pergilah jumpa doktor dulu. Kepala otak dia tuan-tuan. Saya bukan setakat jumpa doktor, kaki saya pun serah ke doktor. Saya tunjuk video saya dioperate mentah-mentah. Panglima tengok. Ni dah lah tuan. Ni waktu ni doktor operate kaki saya lah. Dia tengok sampai ke habis 5 minit rakaman tu, dia tengok. Dalam dia korek ni. Dia jumpa apa? Tak jumpa apa tuan. Darah pun tak ada no. Tak ada tuan. Nanah pun tak ada. Tak ada tuan. Dalam tu Allahu Akbar. Apa dia jumpa? Selamba roh je dia tengok tuan. Sebelum ni saya pergi tunjuk kat orang lain, ustaz sakit apa, tok lebay mana tu main jumpa, saya tunjuk video tu. Allah kenapa berbeza? Sebab pak cik tadi dia main masjid, hak panglima tadi segala benda dia jumpa dah. Nampak tak? Allah bisa, Tegal biasa. Tiap-tiap hari dia duduk tengok luka, tiap-tiap hari dia duduk tengok luka, tiap-tiap hari dia duduk tengok darah, dia tengok tu tak ada apa. Yang pakcik ni pula tadi Allah, tapi nak tengok juga Allah. Dalamnya Allah nampak. Lain tuan-tuan.
Panglima tadi tanya saya, masa rakam ni Datuk tengok? Saya kata tengok. Tengok doktor operate ni? Tengok. Tak rasa apa? Tak. Tak nyilu ke, tak gayat ke, tak apa ke, orang duk belah mentah-mentah? Tak. Dia tanya saya pula pasal apa? Tak. Sebab saya kata saya dah operate lebih pada 5 kali. Nak operate apa? Semua saya dah buat. Tak ada apa kata. Nak belah-belah hanya dengan potong sudah. Spare part kan ada. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita selalu duk jumpa benda tu, insya-Allah cabaran yang kita hadapi tenang. Sebab tu Nabi Muhammad sekalipun sebelum diangkat jadi Nabi, apa Nabi buat? Apa Allah latih Nabi-Nabi ni? Dilatihnya Nabi-Nabi ni akan binatang yang paling degil, nama dia kambing. Latih Nabi Ibrahim ada kambing, Nabi Muhammad ada kambing. Jaga kambing pada waktu kecil sampai remaja, belah kambing. Pasal apa? Kerana wahai Muhammad, kamu akan berhadapan dengan manusia yang degil, yang melawan lebih daripada kambing. Tak pun macam kambing degil dia. Maka bila Nabi Muhammad ni dah dilatih dengan segala kekuatan dia, tuan-tuan, jadi mak dia mati kecil, bapa dia mati waktu Nabi dalam kandungan. Semua ni tuan-tuan latihan pada Nabi untuk jadi Nabi, supaya kuat hati Rasulullah. Ini cara nak melatih hati. Saya dulu belajar tahfiz. Saya tak belajar luar negara, saya belajar kat Ipoh kan. Saya belajar kat Mahat Tahfiz Masjid Negeri masa tu. Masjid Negeri lah. Sekarang dah tukar tempat lain. Asrama saya dulu-dulu dekat Medan Kit, dekat bangunan tabung haji. Bangunan tabung haji tu asal dia asrama saya. Belakang pejabat klinik pergigian, depannya pula balai polis. Cara cerita tu macam drama radio, nombor 5 persiaran 1. Belakangnya minimarket, depannya surau. Ini cerita nombor 5 persiaran 1. Belakang asrama saya klinik gigi, depan tu pula IPD, IPK polis Ipoh. Kami dulu main takraw petang-petang. Main takraw, tengah-tengah duk main takraw, polis datang. 10 orang, 5 orang jalan kaki masuk ke belakang. 5 orang buat apa? Kawat cam. Tiap-tiap kali nak kawat cam muka saya, sat lagi mari budak hak depan ni duduk sebelah. Jangan hang tuduh aku sudah. Marilah orang hak kena ragut ke, kena apa ke, dia tengok seorang. Tang saya tu dia lama tengok tak. Oh sudah, hang jangan tuduh aku pula. Aku tengah main takraw pagi aku. Tu cerita saya dulu-dulu. Belajar kat Mahat Tahfiz Ipoh. Guru siapa? Ustaz Abdul Rahim, imam. Apa nama? Syekh Muhammad Nur Mansur, mudir. Datuk Abdul Rahman Osman Al-Mubarak, guru. Ustaz Mazlan, guru tasmik. Ustaz Mazlan lembut, Syekh Muhammad Nur lembut. Yang garang Ustaz Rahman, garang sungguh. Mazlan lembut, Ustaz Rahim pun taklah garang. Kawan saya pula, dia tak Mahat Tahfiz di sini, dia Mahat Tahfiz di Pakistan. Apa beza saya dengan dia? Saya nyimbang dengan dia, Syekh, enta di Pakistan tahun bila? 30 juzuk di mana? Dia kata di Pakistan. Garang Tok Guru enta? Garang? Tak dapat saja penampau. Tak ingat satu muka surat sehari penampau. Tuan-tuan bayangkan penampau Pakistan besar mana.
Cuba try. Tak mana jual kapek panggil tengok. Bayar, tampar tengok macam mana. Tampar sekali. Entah kena tampar tak? Ana apa ingat, tak kena. Oi bagus. Takkan tak pernah kena? Kena juga. Bila tamat 30 juzuk, habis dah 30 juzuk, dia kata dia pun dah habis, nak duduk tempat dia balik. Tok guru dia suruh pandang belakang. Tok guru tampak belakang dia, pom, menggeliat. Dia tanya ustaz dia, pasal apa? Tanpa aku ingat. Ambil berkat dia, pergi duduk. Astaghfirullahalazim. Dia kata, tok guru dia kata, ni periuk, kata dia, periuk tanah. Orang nak masak gulai ke, nak masak kari ke, nak masak laksa buyung ke, dalam periuk tanah ni. Sebelum jadi periuk, apa yang hampa kena buat? Tanah tadi diuli, tanah tadi dipijak, tanah tadi ditampar, tanah tadi diuli, sampai dipusing jadi periuk. Bakar pula tengah panas, masuk dalam air pula, jemur beberapa hari. Lepas tu baru digunakan untuk memasak. Apa maksud aku, kata dia? Aku buat pada hampa ni supaya hampa jadi lasak, jadi kuat semangat. Bila hampa keluar nanti hampa boleh memberi manfaat pada orang lain. Tu dia alasan tok guru dia. Nak jadi orang hebat, hang kena latihan hebat. Sebab tu askar ke, polis ke, kena hebat. Masa kursus, cuba tengok apa dia buat. Orang awam macam kita ni serenda. Mereka ada pasal apa? Pasal mereka ni nak ke depan, mereka nak ke tengah. Kalaulah askar lembek, polis lembek, nak jadi apa? Ni kekuatan dia. Sebab itulah tuan-tuan, nak membersihkan hati, kena gasak, kena ganyak, kena kuat. Baru hati kita jadi kuat. Sebab tu bila kita dilanda dengan masalah, jangan lari daripada masalah. Hadapi dia, cari jalan macam mana nak selesaikan masalah kita. Bukan kita lari. Ada yang masalah jadi jawatan kuasa masjid, kena gasak. Dah lah, ambil gambar lah. Lah tak datang dah masjid, duk mancing undang galah sekarang. Jadi imam, sudah lah, ambil gambar lah. Lah tak jadi imam lah, duk kerja Petronas, isi minyak. Bila tuan-tuan jadi lemah semangat, bila tuan-tuan nak jadi orang hebat, bila kita nak jadi memimpin, kita nak jadi kepala. Jadi dia sebut kepada kita ni, bila kita mempunyai banyak pemikiran, banyak penglihatan, banyak pengalaman, banyak ketukan, dia akan menjadikan hati kita jadi kuat. Kemudian sekiranya hati tergelincir daripada iman, wal'iyadzubillah, maka kegelincirannya itu amat besar padanya. Bila hati ni tuan-tuan rosak daripada iman, sangat bahaya padanya, sehinggalah jatuhnya pada tempat yang paling teruk dan paling buruk. Tuan-tuan pernah dengar tak orang yang mengaji sekolah agama yang balik daripada Mesir, suami isteri balik daripada Mesir, jadi ustazah, jadi ustaz, bila balik dia jadi pengikut ayah pin? Nampak? Hati dia tergelincir pada satu tahap yang besar. Lah dia ambil ayah pin jadi wakil kerajaan langit. Tak tercapai akal kita macam mana orang yang balik pada Mesir boleh kata ayah pin tu wakil kerajaan. Hati dia tergelincir iman. Cukup bahaya. Tuan-tuan pernah tengok kan di negara jiran kita, satu imam ulama tiba-tiba memeluk agama Kristian dan dia mengatakan bahawa itulah agama yang benar. Tuan-tuan tengok kan anak raja Arab boleh ijtihad. Sekarang Jesus adalah kepercayaan dia. Jesus memberikan segala permasalahan ada jawapannya, dan saya tinggalkan Islam. Orang Arab tu
Kita kalau sebut Arab nombor satu, tuan Arab sembahyang jauh, kita sembahyang jauh. Apa tuan Arab buat kita ikut? Ni tuan Arab murtad, tuan-tuan tak nak ikut. Sebab tu berkali-kali saya kata dah, kita tak ikut Arab, kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hati Nabi Muhammad tak pernah tergelincir. Orang kafir datang pada dia menawarkan macam-macam supaya berhenti daripada berdakwah. Kata Nabi, kalau kau letakkan tangan aku ni mah ke, kau letakkan tangan aku ni benda-benda nikmat dunia ke, aku tak mau. Aku nak dakwah. Kau nak bagi segunung mah ke, segunung apa ke, aku tak mau. Aku nak dakwah. Nabi di offer macam-macam tuan-tuan. Kau nak perempuan paling cantik, berapa ramai kau nak, cakap Muhammad, kami boleh kumpulkan. Kalau kau nak jadi pemerintah di Mekah ni pun, wahai Muhammad, cakap, kami boleh lantik kamu. Kalau kamu nak jadi kaya, berapa banyak benda kaya yang kamu nak, kami boleh beri Muhammad. Jangan dakwah Islam. Nabi kata tak mau. Aku nak juga. Nabi tak pernah tergelincir hatinya. Orang macam ni lah yang kita nak ikut. Baik tuan-tuan, dan jatuhnya kerana sekurang-kurang kegelinciran hati itu, dia kata akibat daripada kegelinciran hati, hati menjadi keras. Dua, menjadi cenderung kepada yang lain daripada Allah. Tiga, kesudahannya dimeterikan hatinya dengan kekufuran. Serendah-rendah kegelinciran hati ialah hati menjadi keras. Ni tuan-tuan kalau rajin cuba buka Facebook saya, cuba tengok komen-komen. Saya duk baca komen tu. Ustaz, suami saya ni keras hati, ajak semayang tak mau, macam mana cara nak ajak dia semayang? Ustaz lagi komen pula, Ustaz, suami saya ni layan mak saya nak tak endah aja. Tak pernah pun dia layan mak mertua dia dengan baik. Dia anggap mak saya ni bukanlah yang patut dihormati. Saya dah menangis banyak kali dah Ustaz. Mak saya dia tak tegur pun Ustaz. Apa cara nak bagi lembut hati suami saya Ustaz? Saat lagi ada pula mesej yang lain pula, Ustaz, suami saya ni cukup kedekut, tak minta tak bagi Ustaz, minta pula sikit je dia bagi, kedekut sangat, macam-macam nasihat dia tak mau. Macam mana cara nak lembut hati? Tu nama dia keras hati. Isteri komplain, suami ke, yang suami pula komplain, Ustaz, isteri saya ni, saya bukan minta banyak, saya minta dia sign je. Sekarang dia tak mau Ustaz, keras sungguh hati isteri saya. Aku rasa nak terajar orang tua ni tuan-tuan. Ni mula nak cari pasal bergaduh saya dengan isteri dia pula. Sebab saya kena 2 kali dah. Isteri mai cari saya, Ustaz ke yang suami saya mai jumpa minta lembut buat berubat hati saya, Ustaz ke? Dah Ustaz lain kot. Dah dia kata Ustaz Kazim. Ustaz Kazim banyak, Kazim Din ada, Kazim Selamat ada banyak. Jenuh ngelak tentang lui, dia main serang kita. Orang perempuan sekarang berani, direct dia main serang. Ustaz jangan pasal, kalau dia menikah lain saya cari Ustaz. Apa cari saya pula? Cari suami akak lah, saya tak kenal-kenal. Ustaz yang jampi saya itu kan. Astagfirullahalazim. Oh, mula nak cari hai. Tuan-tuan, punya banyaknya orang yang jadi keras hati. Anak keras hati, suami keras hati, masyarakat keras hati. Keras hati belakang. Kemudian dia bawa lagi penyakit apa? Penyakit dia cenderung kepada lain daripada Allah. Allah kata neraka jahat. Allah kata neraka ni su'udar, negeri yang paling jahat, negeri paling jahat, negeri paling jahat. Tak ada satu nikmat dalam neraka. Takutlah kamu jangan masuk neraka. Wa qina azabannar. Tak kisah. Allah kata neraka tu dahsyat, sangat teruk. Tak percaya. Datang satu orang, Assalamualaikum, boleh bersalam ke? Oh dah. Assalam. Oh minta maaf. Ingat kau boleh salam tak? SOP. Tiba-tiba malu-malu ala, Assalamualaikum, sambut jugalah, Waalaikumsalam. Balik rumah tak tidur, duk cuci tangan. Abang silap pergi bersalam tadi lah, SOP lah, habis lah.
sampai tinggal separuh sanitizer. Sekarang ni cerita bab neraka tak takut, cerita bab covid takut lebih pada neraka. Hati tuan-tuan jadi apa tuan-tuan? Cerita bab neraka ni Sayyidina Umar pengsan. Kita hari ni pengsan bab apa? Ni, itulah tanda-tanda hati kita ada masalah. Takut pada lain lebih daripada Allah. Ada orang yang takut mati. Takut mati. Tapi dia tak takut pun pada orang, pada yang menciptakan kematian. Takut mati, tapi dia tak takut pada pencipta mati. Siapa yang menciptakan mati? Yang menciptakan mati ialah Allah. Dengan mati dia takut, pencipta mati dia tak takut. Maknanya ada benda yang tak betul dalam hati kita. Kita lebih takut makhluk daripada pencipta makhluk. Jom tuan-tuan, kita bersihkan hati. Aku hanya takut pada Allah, yang lain aku tak takut. Allah saja yang aku takut. Ittaqullah haqqa tuqatih. Simpan dalam hati kita. Dan yang terakhirnya dia kata, kemuncak daripada penyakit hati ialah jadi kafir. Terus jadi kafir. Saya nyimbang dengan satu orang kira-kira 6 tahun yang lepas. Dia datang saja nak nyimbang, ziarah, bertukar-tukar pemikiran. Saya pun layan dia. Dia kata, Ustaz, kita ni ialah kita kena siasat lah apa yang berlaku betul tak betul, ada ke tak ada kan. Betul, kena siasat betul. Macam Allah kan, Allah pun kita tak tahu dia ada ke tak ada. Belum tentu dia ada. Astaghfirullahalazim. Dia boleh cakap, Allah pun belum tentu ada, Ustaz. Itu apa abang nak buat? Saya tengah menyiasat, ada tak ada Allah. Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak buat apa? Halau, terajang, dakwah, cakap lemah lembut, ajak makan capati. Banyak kali saya jumpa tuan-tuan. Jadi penceramah ni macam-macam. Dia datang daripada Arab, naik kapal terbang, cari saya di Ipoh. Susah cari ustaz ni. Naik turun kereta baru jumpa. Apa masalah akak? Saya nak tanya 2-3 soalan. Ya. Allah ada tak? Allah ada tak? Ada. Mana dalil? Mana dia? Saya nak tengok. Ustaz ada. Saya datang dari Arab, saya nampak ustaz ada. Allah kalau ada mana? Dia tengking tuan-tuan. Apa masalah dia ni? Aku salah apa dengan dia? Allah mana? Dah. Kak ambil air, kak minum dulu. Dahaga tak minum. Kak dahaga ke? Dahaga juga. Minum. Dia pun minum. Dia tak minum dalam gelas. Dia main langgah dengan botol-botol. Ngong. Terima kasih Ustaz. Dah hilang dahaga akak. Udah. Akak boleh tunjuk kat saya tak dahaga di mana? Apa? Tadi akak cakap akak dahaga. Tunjuk kat saya dahaga tu mana? Apa ustaz ni? Mana boleh nampak? Tadi akak cakap setiap satu benda mesti nampak. Allah ada, mesti nampak kan? Mana dia dahaga mesti nampak. Tunjuk kat saya mana dahaga. Ustaz ni gila ke? Tak, akak yang gila. Akak yang gila. Bukan semua benda ada boleh nampak. Kau faham? Okey, I boleh terima. Okey. Soalan kedua. Ustaz tahu apa jadi kat saya? Tak tahu. Baru kenal hari ni jadi mana tahu. Saya kena rogol. Innalillah. Bila? Umur saya 9 tahun. Oh. Ustaz tahu siapa yang rogol? Mana saya tahu? Abang saya. Oh. Soalan saya, masa abang saya rogol saya, Allah buat apa? Kenapa Allah biarkan budak 9 tahun dia rogol abang dia? Ustaz kata Allah penyayang. Di mana penyayang Allah?
Kalau Imam Suhaimi jadi saya, nak jawab apa? Betul juga. Sudah tuan-tuan, hati tergelincir. Tuan-tuan tahu apa saya jawab kat dia? Kita tunggu insya-Allah kuliah tahun depan. Wallahu a'lam. Masa dah tamat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.